macam gemes sikit lah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang semulakan ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan yang bakal mengikuti program kita kuliah falak kita pada pagi ini, insya-Allah. Yang saya mulakan Fadil tuan guru kita, Fadil Ustaz Hanafiah bin Abdul Razak sebagai pembimbing kita pada pagi ini, dan insya-Allah pada pagi-pagi yang kita akan tentukan waktu dan sebagainya. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dengan limpah rahmatnya dapat kita bersama-sama dalam siri kuliah falak yang akan kita membincangkan sebuah kitab, iaitu kitab Manzumatul Manazilul Qamar, insya-Allah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mengikuti program kita secara live ataupun secara rakaman, insya-Allah program kuliah falak ini akan kita langsungkan pada setiap hari Selasa 9.30 pagi hingga 10.30 pagi. 9.30 pagi hingga 10.30 pagi secara live, kecuali ada perubahan lah, mungkin kerana tuan guru kita ada hal dan sebagainya, ataupun dan tuan-tuan bolehlah mengikuti program kita secara rakaman dalam FB Live di Jabatan Mufti Negeri Perak. Dan insya-Allah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada sediakan link kitab yang dalam bentuk PDF, kitab Manzumatul Manazilul Qamar ni ada tuan-tuan dapat lihat dalam link yang kita sediakan dalam Facebook tu, kitab dalam bahasa Arab. Kitab dalam bahasa Arab. Ini mana awal-awal tanya ni. Kitab dalam bahasa Arab. Dan juga ada slide, insya-Allah, yang telah pun disediakan terlebih dahulu oleh pada tuan guru kita Ustaz Hanafiah. Ada slide. Jadi ada dua lah, satu link kitab dan juga satu slide. Tuan-tuan boleh download kedua-dua maklumat tersebut untuk kita jadikan sebagai bekal dalam perjalanan program kita pada pagi ini dan juga pada kuliah-kuliah yang akan datang. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, alhamdulillah pada kuliah hari ini kita akan memulakan dulu tajuk ataupun perbahasan kita dalam mukadimah kepada kitab kita ini, Manzumatul Manazilul Qamar. Jadi insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini, Fadil tuan guru kita akan memberikan sedikit pengenalan kepada kitab, kepada pengarang dan juga mungkin kepentingan-kepentingan lah untuk kita mengetahui tentang isu-isu ataupun perbahasan berkaitan dengan Manazilul Qamar. Apa yang ada dalam perbahasan ini, insya-Allah. Tuan-tuan, saya tengok di sini, boleh tengok dalam FB, dekat atas tu kita ada sediakan ataupun kita ada sediakan link kepada kitab dan juga nota. Boleh klik di situ. Boleh klik di situ dan tuan-tuan boleh download dan boleh print. Macam saya pun saya dah print kitab dan juga slide ini untuk jadikan sebagai nota ni, insya-Allah. Baik, saya rasa tanpa membuang masa, insya-Allah saya akan serahkan majlis kita pada pagi ini kepada Fadil tuan guru kita, Fadil Ustaz Hanafiah, untuk meneruskan program kita pada pagi ini. Dan insya-Allah pada akhir nanti, kalau sekiranya tuan-tuan ada soalan, insya-Allah saya akan cuba kemukakan satu ataupun dua soalan. Program kita ini akan bermula 9.30 hingga 10.30 pagi. InsyaAllah kalau sekiranya tak soalan itu panjang ataupun ada banyak soalan, saya akan carry forward pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi dengan segala hormatnya, saya mempersilakan kepada tuan guru kita, kepada Ustaz Hanafiah, untuk meneruskan program bacaan kitab kita, iaitu kitab Manzumatul Manazilul Qamar oleh Syekh Khalifah bin Hamid An-Nabhani. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Terima kasih kepada Ustaz Faizal Jani. Tak lupa juga kepada barisan pegawai dan kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Perak
ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita mulai kitab Manzumah Manazil Qamar. Kitab yang merupakan susunan bait-bait syair Arab. Bait-bait syair Arab yang mengandungi makna berteraskan kepada ilmu falak. Baiklah, terlebih dahulu sedikit pengenalan berhubung tentang pengarang kitab ini, Al-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani Al-Maki Al-Maliki. Al-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani telah pun wafat pada tahun 1355 Hijrah. Antara penghormatan, penghargaan istimewa yang diraih, yang diperoleh, iaitu pada tahun 1323 Hijrah. 1323 Hijrah, Al-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani telah dilantik sebagai imam mazhab Malik di Al-Masjidul Haram, Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu di Al-Masjidul Haram, apabila solat fardu 5 waktu dilaksanakan, maka ada 4 kelompok jamaah dalam melaksanakan solat fardu 5 waktu seperti solat fardu zuhur. Maka ada 4 penempatan yang menghadap ke arah bahagian Kaabah. Ya, penempatan yang pertama yang terletak di Maqam Ibrahim. Di situlah Al-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani yang dilantik sebagai imam bagi mazhab Al-Syafi'i pada zaman itu. Manakala Al-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani Al-Maliki berada di bahagian Hijr Ismail, ya, maka di situ dia menjadi imam, mengimami solat fardu bagi mazhab Malik. Ini dia. Antara kita kata penghormatan, penghargaan istimewa kepada pengarang kitab ini, Al-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani pada tahun 1323 Hijrah dilantik sebagai imam bagi mazhab Malik. Al-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani telah mempelajari ilmu falak dengan seorang tokoh ulama yang tersohor lagi masyhur, iaitu Al-Syaikh Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatul Talibin, yang wafat pada tahun 1310 Hijrah. Al-Syaikh Sayyid Abu Bakar, tapi lebih masyhur disebut Sayyidil Bakri. Sayyidil Bakri. Namanya Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati Al-Maki Al-Syafi'i. Ya, itulah guru utamanya. Dia mempelajari ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i dan mempelajari ilmu falak. Termasuk juga seorang tokoh ulama falak ketika itu, iaitu Al-Syaikh Muhammad bin Yusuf Al-Khayyat. Al-Syaikh Muhammad bin Yusuf Al-Khayyat Al-Maki Al-Syafi'i yang wafat pada tahun
1332 Hijrah. 1332 Hijrah. Jadi Asy-Syaikh gurunya iaitu yang masyhur Asy-Syaikh Muhammad bin Yusuf Al-Khayyat ini, setelah maknanya begitu lama menimba ilmu di Makkah Al-Mukarramah, Asy-Syaikh Muhammad bin Yusuf Al-Khayyat telah kembali ke negara asalnya iaitu Mesir, Qahirah, Mesir, dan menjadi pensyarah di Universiti Al-Qahirah, Mesir. Maka muridnya yang kita hargai hari ini, murid kepada Asy-Syaikh Muhammad bin Yusuf Al-Khayyat Al-Makki Asy-Syafi'i ini ialah Asy-Syaikh Tahir Jalaluddin. Asy-Syaikh Tahir Jalaluddin. Maka kitab yang kita baca hari ini, karangan Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani ini merupakan seorang tokoh yang sezaman dengan Asy-Syaikh Tahir Jalaluddin. Tinggal lagi mereka mungkin bertemu ataupun mungkin tak bertemu, tidak ada pernyataan perkara itu. Yang jelas guru mereka adalah sama. Ya, guru kepada Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani iaitu Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Khayyat, juga guru falak kepada Asy-Syaikh Tahir Jalaluddin. Itu dia. Baik. Setelah kita mengetahui guru utama kepada Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani, Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani ini ada seorang muridnya yang dia sendiri kagumi, yang meneruskan ilmu falak, yang tak lain tak bukan Asy-Syaikh Muhammad Yasin Al-Padani, Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang telah menghurai bit-bit syair dalam kitab Manzumah Manazil Qamar, dalam kitabnya Janiyatul Thamar ala Manazil Qamar. Pun begitu, saya hanya nampak kitab itu ketika saya diperkenalkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, yang panggilan manjanya kita panggil Pak Tuan. Jadi arwah almarhum Pak Tuan tunjukkan kitab ini kepada saya, Manzumah Manazil Qamar. Dan saya sempat photostate kitab ini walaupun tak khatam sepenuhnya dengan Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Itu yang saya belajar. Dan Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati beritahu bahawa dia belajar dengan Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang belajar dengan Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Jadi kalau kitab Manzumah Manazil Qamar ini sebenarnya ada lagi syarah yang disyarahkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Yasin. Asy-Syaikh Muhammad Yasin, lebih mudah kita panggil Syekh Yasin Padang. Jadi almarhum Syekh Yasin Padang yang wafat pada tahun 1410 Hijrah. 1410 Hijrah. Tahun berapa tu? 1990. 1410 Hijrah. Syekh Yasin Padang. Saya apabila belajar kitab ini dengan Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati menasihatkan saya. Dia kata, pergilah. Kalau hang dapat bertemu di saat-saat akhir Asy-Syaikh Yasin Padang, alhamdulillah, dia kata. Kerana umurnya pun dah mencecah 80-an waktu itu. Tua sedikit daripada Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati. Baiklah, maka kita dah kenal latar belakang siapa sebenarnya pengarang kitab ini, Khalifah Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani, yang belajar dengan Asy-Syaikh Muhammad Yusuf bin Khayyat,
juga belajar dengan Al-Syaikh Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Shatta Ad-Dimyati yang wafat pada tahun 1310 Hijrah, yang masyhur dengan kitabnya I'anatul Talibin, yang belajar dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, yang belajar dengan Syekh Zainuddin, yang belajar dengan Syekh Abdul Aziz, yang belajar dengan Syekh Zainuddin bin Ali, yang belajar dengan seorang tokoh ulama iaitu Al-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, yang belajar dengan Al-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sampai. Jangan takut. Kalau khatam, insya-Allah moga khatam saya bagikan sanadnya. Baik. Minta Ustaz Faizal Jani dapat kiranya buka ke halaman yang pertama. Slide pertama, slide kedua. Kita nampakkan slide yang kedua. Alhamdulillah. Baik. Ashabul Fadilah, Ustaz, Ustazah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah yang dirahmati Allah. Kitab Manzumah Manazil Qamar ini merupakan satu kitab yang ianya disusun mengikut nazam, iaitu syair, puisi bahasa Arab, syair. Orang Melayu kata syair, syair. Dengan menggunakan nazam syair. Kalau sebut saja syair, syair itu merupakan satu puisi yang ada di situ bait, iaitu rangkap-rangkap. Jadi di sini dia ada dua rangkap, dua bait, ada rangkap. Dan dalam rangkap itu dia ada dalam ilmu arud dan qawafi, ilmu arud dan ilmu qawafi, setiap syair, puisi itu ada rangkap. Jadi dalam kitab ini dibina dengan dua bait, dua rangkap. Dan setiap rangkap itu adanya wazan, iaitu timbangan, dan adanya di situ iaitu qawafi. Baik. Mungkin tuan-tuan dah lama tinggal. Bagi mereka yang dah pernah menduduki mata pelajaran STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, alhamdulillah mengulang kaji. Ustaz Faizal Jani dia dah ada ijazah sarjana muda. Dia dah ada master, takkan tak faham bab ni. Jadi ini ilmu arud dan ilmu qawafi. Ilmu arud. Jadi ilmu arud dan ilmu qawafi iaitu ilmu untuk kita membina syair, membina puisi mengikut disiplin bahasa Arab. Macam mana kita nak membina puisi? Dia ada dua rangkap. Dan setiap rangkap itu dia ada timbangan dia. Timbangan lafaz. Lafaz itu ditimbang. Lafaz itu ditimbang sesuai dengan maknanya. Maka wazan itulah ditimbang ikut timbangan yang telah ditentukan oleh Al-Syaikh Al-Imam Al-Khalil, iaitu disebut dengan Bahar Rajas. Ini menggunakan Bahar Rajas dalam ilmu arud dan ilmu qawafi. Bahar Rajas. Bahar Rajas tu dia ada timbangan dia. Dan dia ada qawafi, dia ada timbangan dia. Mustaf'ilun, fa'ilun, muftaf'ilun, fa'ilun. Itu bahar basit. Itu bahar basit. Muftaf'ilun, fa'ilun, muftaf'ilun, fa'ilun, muftaf'ilun, fa'il. Not dia.
Di sini menggunakan bahar rajas. Bahar rajas tu mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Mungkin tuan-tuan ni nak belajar nyanyi ke? Lebih kurang begitulah. Maknanya hebatnya orang Arab. Pada tahun pada tahun 110 Hijrah, Al-Syaikh Al-Imam Al-Khalil diarahkan oleh Khalifah Bani Abbas, Bani Umayyah agar buat satu kitab membicarakan tentang peraturan penulisan syair, bait-bait syair. Maka Al-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabhani dalam penulisan bait syair ini dia gunakan timbangan mengikut bahar rajas. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu untuk bait pertama, untuk rangkap pertama. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Itu untuk bait kedua. Tak apa ni mula-mula. Jadi untungnya belajar kita munakasha, muzakarah kitab ni, ingat balik. Kalau tak, kita belajar stamp tu semata-mata nak dapat stamp untuk confirm jawatan, dapat gaji S29. Tak, kali ni kita faham apa gunanya. Banyak manfaatnya. Apatah lagi nak dapat ilmu, ulama' terdahulu daripada zaman Uthmani, dalam zaman kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, penulisan mereka semua menggunakan bait-bait syair yang perlu kita faham. Jadi, baik tuan-tuan, kalau kita mulakan, tuan-tuan dengar aja, senang aja. Mustaf'ilun, alhamdulillah, mustaf'ilun, alhamdulillahil ali, mustaf'ilun ilmulhimi, alhamdulillahil ali mulhimi, mustaf'ilun, 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 mu'allimil insani ma lam ya'lami, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Maka dalam saya memperkembangkan setiap wazan itu, maka saya masukkan di situ nilai-nilai burda. Nilai-nilai burda. Itu namanya taranum. Nilai-nilai burda. Maknanya dalam kita kata memahami setiap rangkap itu yang adanya ilmu arud, ilmu kawafi. Kawafinya itu di ujung aja. Mulhimi, mulhimi, malam ya'lami. Jadi malam ya'lami. Jadi ujung-ujung tu je kawafinya mudah. Alhamdulillahil aliyyi mulhimi, mu'allimil insani ma lam ya'lami, mu'allimil insani ma lam ya'lami. Nanti dah pandai, nanti saya boleh ajar tuan-tuan taranum. Taranum soba macam mana, taranum nahawan macam mana. Baru boleh menang peringkat kebangsaan tilawah Al-Quran. Dapat hadiah 50,000 siapa nak bagi. Contoh. Tapi ada peraturan dia. Alhamdulillahil aliyyi mulhimi, mu'allimil insani ma lam ya'lami. Alhamdulillahil aliyyil mulhimi. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Alhamdulillahil aliyyil mulhimi. Segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang memberi ilham kepada hamba-hamba yang menjadi pilihannya. Khiyarullah. Mu'allimil insani ma lam ya'lami. Dialah Tuhan yang mengajar manusia
akan apa jua yang tidak diketahui oleh manusia. Wa syukru lillahi alladhi abda'a ma fil ardi min syai'in wa ma fawqas sama. Dan bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan akan segala-galanya di muka bumi ini dari segala sesuatu, dan telah menjadikan akan apa jua yang ada di atas langit sana. Wa alimil israri wal i'lani wa muzhiril ayati wal burhani. Dan Allah jua Tuhan yang maha mengetahui segala yang tersembunyi dan segala yang jelas lagi nyata. Dan dialah jua Tuhan yang menzahirkan akan tanda-tanda dan bukti-bukti kekuasaannya. Daha bisatal ardi bistiwa'i wa qaddaral hawa'a fawqal ma'i. Allah Ta'ala telah membentangkan hamparan muka bumi dengan garis tengahnya. Dan Allah juga menentukan kedudukan udara di atas air itu. Aqama syamhan fis thara ashdada sayyaraha lil mubtada autada. Allah Ta'ala juga yang telah mendirikan gunung ganang di muka bumi dengan berdiri teguh. Gunung ganang itulah yang mula-mula didirikan sebagai tiang dan pasak bumi. Wasyamsu qad sakharaha wal qamara fa'adakal urjuni lamma qaddara. Dan matahari itu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala juga yang perjalankannya, dan bulan pula. Allah Ta'ala mengulangi pergerakan bulan itu seperti mayang pada pelepah pokok korma yang telah ditentukan rupa bentuknya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baik, daripada bait rangkap-rangkap syair ini, saya akan memilih rangkap bait yang terakhir untuk sedikit perbicaraan. Yang lain itu lebih kepada puji-pujian sebagai adab dalam memulakan karangan dan penulisan. Tak sebagai adab dalam memulakan karangan dan sebagai memulakan penulisan, maka pengarang kitab ini mulakan dengan memuji Allah, dan tak lupa juga pengarang kitab ini membuat satu gambaran abstrak tentang apa yang akan dibahaskan. Maka lebih kepada perbahasan tentang hal ehwal langit. Itu yang dapat kita jelaskan. Yang mana apabila membahaskan tentang hal ehwal langit, maka langit tak boleh dipisahkan dengan bumi. Baik. Dan bait yang terakhir dalam perbahasan di slide yang pertama ini, slide yang pertama kedua ni, cuba kita lihat. Ya, bait wasyamsu qad sakharaha wal qamara fa'adakal urjuni lamma qaddara. Dan matahari itu sesungguhnya Allah Ta'ala juga yang memperjalankan matahari, dan Allah Ta'ala juga yang memperjalankan bulan. Fa'adakal urjuni lamma qaddara. Allah Ta'ala mengulangi pergerakan bulan itu. Bagaimana Allah mengulang-ulangkan gerakan ketara bulan itu yang dapat dilihat oleh mata kasar. Kal urjun, seperti mayang pada pokok kurma. Mayang pada pokok kurma. Lama qaddara. Allah yang telah tentukan rupa bentuk mayang pada pepohonan kurma. Maka
Pengarang kitab ini Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabhani mengajak kita untuk kita menyelami dan benar-benar memahami makna tersurat, makna tersirat firman Allah Subhanahu wa taala ayat 39 surah Yasin. Ayat 39 surah Yasin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sadaqallahul azim. Allah jualah yang telah menentukan manzilah bulan, iaitu hentian bulan yang bulan lalui di setiap malam. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta, sehinggalah bulan itu kembali semula daripada tempat permulaannya. Setelah bulan itu menyempurnakan hentian-hentiannya di setiap manzilah yang dinyatakan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada. Bagaimana? Bagaimana kita nak faham rupa bentuk, tasawur dan tasyakul, gerakan ketara bulan, gerakan bulan di setiap malam, hentian bulan di setiap malam. Setiap malam bulan ada hentian-hentiannya tersendiri. Allah yang menentukan. Contoh malam ini, bulan berada di hentian yang mana? Contohnya, malam ini bulan berada di hentian yang mana? Bulan berada di manzilah al-qalbu. Malam ini bulan berada di manzilah al-qalbu. Itu contoh. Allah yang menentukan. Bulan itu setiap malam ada satu hentiannya. Bukan hentian yang baru diipoh. Baik. Dia ada hentian dia. Contohnya malam ini, hentian bulan di langit sana. Bulan malam ini, dia berada di hentian di langit sana, di bintang yang dinamakan Al-Qalbu. Maka Al-Qalbu iaitu hati. Hati apa tu ya? Hati singa lah. Rupa bentuk bintang yang dirupa bentukkan seperti singa. Jadi, bulan setiap malam satu manzilah. Setiap malam satu hentian. 28 malam, 28 hentian. Sebulan ada 29 malam atau ada 30 malam. Sebulan tak kurang 29 malam, tak lebih 30 malam. Itu dia. Pun begitu, bulan kita dapat lihat wajahnya 28 malam. 28 malam di 28 hentian. 28 manzilah. Dan ianya akan berulang-ulang. Bagaimana bulan itu berulang-ulang hentian manzilahnya? Kalau nak tahu bagaimana pattern, rupa bentuk, tasawur tasyakul, ulangan manzilah bulan, ulangan hentian bulan di setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk kita perhatikan mayang pokok korma. Mayang pokok korma. Ada kal urjunil qadim. Urjunil qadim. Urjun iaitu mayang. Baik. Apabila kita
nak membahaskan tentang mayang, maka tuan-tuan boleh minta Ustaz Faizal Jani gerakkan. Ustaz Faizal Jani boleh gerakkan lagi. Baik, terima kasih. Bukan lagi. Patah balik semula. Terima kasih, betul. Jadi tengok di bahagian bawah qauluhu. Jadi kalau dekat situ ada dua bahagian. Bahagian untuk maknanya saya tulis di situ dalam slide tu ada teks yang asal, di-type semula, ditulis semula dalam teks yang asal, dan sebelah lagi terjemahannya. Dalam slide tu ada dua bahagian. Bahagian bahasa Arab itu teks yang asal dan teks terjemahan. Baik. Kalau tuan-tuan perhatikan ya, dalam qauluhu kal urjuni ay aslul azqil ladhi ya'uju wa yaqta'u minal masyarikhi fayabqa an-nakhlu yabisan. Cuba tengok pula di sebelahnya terjemah. Kalimah kal urjun. Kalimah kal urjun iaitu batang kepada tandan pada pokok korma, di mana batang tandan itu membengkok dan dipotong di bahagian mayang tandan tersebut. Maka tinggallah buah korma itu dalam keadaan mengering. Satu persatu dijelaskan oleh Asy-Syaikh Khalifah bin Hamad An-Nabahani. Baik. Urjun. Ain, ra, jim, waw, nun. Urjun. Adakal urjunil qadim. Setidak-tidaknya hari ini kalau orang bertanya, kau belajar hari ini, kau faham apa? Fahamlah ayat 39 surah Yasin. Iaitu kita nak memahami ulangan manzilah bulan. Manzilah bulan akan berulang-ulang. Nak faham ulangan pattern manzilah bulan tu, maka kena membuat pemerhatian kepada mayang pokok korma. Sepohon pokok korma. Sepohon pokok korma ada pelepah. Ada berapa pelepah korma? Sepohon pokok korma pelepahnya antara 54-55 pelepah. Sepohon pokok korma yang sihat. Ada 55, 54, 53. Itu pokok korma yang sihat. Ada 55, 54, 53 pelepahnya. Jadi pelepah yang menghadap ke arah timur matahari terbit ada 23 pelepah. Pelepah yang menghadap matahari terbenam ada 22 pelepah. Jadi jumlahnya 23 pelepah menghadap sebelah timur, 22 pelepah menghadap sebelah barat. Jumlahnya ada 50. Ada 50. Sebab itu maknanya begitulah kalau kiraan dia 23, 22. Ataupun tak lebih kalau dicampurnya 55, 54, 53. Paling kurang 50 pelepah korma. Itu paling kurang. Kalau kurang daripada 50 pelepah korma, maka pokok korma itu takkan keluarkan mayangnya. Pokok korma yang akan keluarkan mayangnya itu pelepahnya antara 55, 53, 52, 54, 53.
Ya paling tidak pelepah kurma ni 50. 23 menghadap timur, 22 menghadap barat. Tak kurang 50, tak lebih 55. Itu pelepah. Kalau pelepahnya terlebih, orang Arab akan, orang putih kata pruning. Pruning. You understand about the English language? Pruning. Dia akan kasih mat indun potong pelepah dia tu. Baik. Nak faham? Macam kelapa sawit juga lebih kurang ya. Baik. Pokok korma yang dah sempurna pelepahnya, subur, pokok korma itu akan mengeluarkan mayang. Akan mengeluarkan mayang. Jadi mayang ni dia ada 3 bahagian. Mula-mula dia keluar batang mayang. Batang mayang. Lepas keluar batang mayang tu, barulah keluar mayang-mayangnya. Kadang-kadang satu mayang tu dia ada lebih kurang, tak kurang daripada 20. Satu batang tu dia akan keluarkan 20 mayang. Itu tak kurang 20 mayang. Dan pada mayang tu akan keluarlah biji-biji buah korma. Satu mayang tu tak kurang 10 korma. Tak kurang 10. Jadi kalau 20 mayang, darab ada 201 mayang. Maknanya kita nak jelaskan di sini, kalau bahasa Melayunya kita boleh ambil contoh seperti tandan. Pokok kelapa sawit, dia main tandan. Baik. Pun begitu, dia ada sedikit perbezaan. Kerana kalau tandan, dia ada 2 bahagian aja. Batang tandan, terus batang tandan itu dikelilingi dengan buah-buah kelapa sawit. Tetapi untuk pokok korma, kalau sebut sahaja tandan, dia bermula dengan batang tandan. Dalam batang tandan tu dia akan pecah kepada mayang-mayang. Satu batang tandan, batang dia akan mengeluarkan 20 mayang. Dan setiap mayang ada 10 biji korma. Tu dia. Jadi, apa yang nak difahami di sini, apabila Pak Arab, Abdul Wahab, dia panjat pokok korma, dia akan potong batang, batang tandan. Dia akan potong batang tandan, maka dibawa turun. Tapi kadang-kadang dia tak nak juga. Dia tak nak potong batang tandan tu. Dia hanya potong di bahagian mayang aja. Dia potong di bahagian mayang aja. Dia nak ambil mana dia buah-buah korma yang dia rasa dia nak ambil, dia ambil. Maka dibiarkan yang selebihnya. Kalau pokok kelapa sawit, kita suruh endon potong habis satu tandan, 2 tandan. Arab tak. Kerana setiap tandan ada 20 mayang. Sama ada dia nak potong semua setandan tu ataupun dia nak ambil mayang-mayang pilihannya. Syamarikh yang disebut dalam ini. Maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut untuk kita perhatikan pada tandan pokok korma ni Allah Taala perintah tau. Bukan aku suruh. Kalau aku suruh, aku mesti bagi tangga gaji pada engkau orang. S44, S48. Sesuai dengan kerja. Ini Allah Ta'ala yang suruh. Perhatikan, fahamkan betul-betul tentang tandan pada pokok korma. Dia ada batang tandan dan tandan, mayang dan buah-buah korma. Jadi apabila telah dipisahkan buah korma daripada mayangnya, maka mayang dan batang tandan itu mula mengecut, membengkok. Jadi membengkok itu membentuk satu
apa yang disebut garis, ya, ulangan. Jadi ianya menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa bahawa bulan itu makhluk yang hidup. Dia ada tata cara dia. Sebagaimana orang Arab yang bergantung dengan buah kurma. Buah kurma tu benda hidup. Jadi macam mana terhasilnya buah kurma? Bermula daripada batang, tandannya, mayangnya, buahnya. Daripada buah tu muda, kemudian buah tu dikeringkan, dipisahkan, ditinggalkan mayang dengan tandannya, mengecut, membengkok. Tak apa. Itu dia perkara yang dibincangkan. Baik, kita teruskan lagi. Untuk bait kali ini saya baca bait yang selanjutnya. Manazilan laha kamithli mantaqah manzumatan fi silkiha muttafiqah. Manazilan laha kamithli mantaqah manzumatan fi silkiha muttafiqah. Manzilah-manzilah bulan itu baginya seperti suatu ruang dan kawasan. Kawasan yang telah ditentukan dan diperakukan mengikut jalan yang direntasi oleh bulan. Manzilah-manzilah bulan itu baginya seperti suatu ruang kawasan di langit sana. Manazilan laha kamithli mantaqah manzumatan fi silkiha muttafiqah. Kawasan yang telah ditentukan di langit sana dan diperakukan mengikut jalan yang direntasi oleh bulan itu sendiri. Baik. Kita lanjutkan pembacaan kita lagi. Qauluhu manazilan jam'u manzilah wa hiya kinayatun anil fuda'il ladhi bainal kawakibil atiyati la annaha nafsul kawakibi wa innamal kawakibu hududul laha tufarriqu baina kulli manzilatain afadahu fi sa'udil matali'. Kalimah manazil adalah jamak kepada kalimah manzilah. Jadi manzilah itu mufrad, manazil itu adalah jamak taksir. Jamak taksir ada dua jamak qillah, jamak kasrah. Di sini dengan wazan mafa'ila, manazila, mafa'ila, manazila. Ini adalah jamak kasrah. Maknanya dia melebihi daripada 10 ni. Maka sebab itu manzilah ada 28. Baik. Kalimah manazil kebiasaannya digunakan merujuk kepada ruangan angkasa raya. Kalimah manazil kebiasaannya digunakan merujuk kepada ruangan angkasa raya yang berada padanya bintang-bintang. Dan terletak ruangan itu di antara bintang-bintang akan dijelaskan kemudian. Manazil itu bukanlah merujuk kepada diri bintang-bintang. Hanya manazil itu terdiri daripada beberapa bintang-bintang yang telah dibataskan, yakni terdiri daripada beberapa bintang-bintang yang dipersempadankan, ada persempadanan. Bagi bintang-bintang tersebut yang membezakan di antara setiap dua manzilah yang dapat mengambil manfaat ketika waktu terbit manzilah dan tempat terbit manzilah. Jadi kita akan mengambil manfaat waktu terbit manzilah. Bila kita nak faham waktu terbit manzilah, manzilah itu terbit berdasarkan waktu terbit fajar. Manzilah terbit mengikut waktu terbit
fajar. Nanti akan dibahaskan lagi. Dan tempat terbit memanglah disitulah timur. Tempat terbit di timur. Fajar itu hanya kelihatan di timur. Ya, fajar tak akan kelihatan di kaki langit barat. Fajar kelihatan di kaki langit timur. Syafaq, syafaqul ahmar, syafaq merah hanya kelihatan di kaki langit barat. Perbezaan antara fajar dengan syafaq, iaitu kedudukan. Fajar sebelah timur, terbit. Syafaq sebelah barat, terbenam. Maka tempat terbit bagi bintang-bintang yang terpilih sebagai manzilah bulan adalah timur. Sama seperti matahari terbit di timur, terbenam di barat. Sama seperti bulan terbit di timur, terbenam di barat. Sama seperti bintang-bintang yang dipilih sebagai manzilah bulan, terbit di timur, terbenam di barat. Tinggal lagi waktu terbit manzilah itu sama dengan waktu terbit fajar. Baiklah, selanjutnya qauluhu al-mantiqah ay an-nataqul ladzi yalbisu fil wafat. Kalimah al-mantaqah iaitu kawasan, begitu juga halaman. Istilah ini sering diguna pakai dalam kitab-kitab falak pada peringkat pertengahan perbicaraannya. Baik. Minta Ustaz Faizal Jani gerakkan slide tu. Baik. Ini adalah satu gambaran mudah. Ini adalah namanya, kalau bahasa Arab disebut tasawur birrasmi. Gambaran dengan bentuk penulisan dan raja. Tasawur birrasmi. Tasawur birrasmi. Gambaran dalam bentuk tulisan dan raja. Maka tuan-tuan akan perhatikan di situ, yang pertamanya di tengah-tengah tu nampak tulisan al-ard, bumi, dikelilingi oleh al-qamar, iaitu bulan. Maka bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi. Ya, setelah kita faham, bulan mengelilingi bumi berlatar belakangkan bintang-bintang. Maka bintang-bintang yang terpilih, yang telah ditentukan, bintang-bintang itu disebut sebagai manzilah. Dan asalnya bintang-bintang ini daripada gugusan bintang-bintang 12, iaitu buruj. Kalau perhatikan, ada dua yang dicatat di situ. Tuan-tuan boleh perhatikan. Yang pertamanya ditulis di situ buruj yang 12. Hamlun, tu buruj, buruj Hamal. Saurun, buruj Saur. Jauza, buruj Jauza. Saratan, buruj Saratan. Asad, buruj Asad. Sumbulah, buruj Sumbulah. Mizan, buruj Mizan. Akrab, Qaus, Jaddi, Dalwun, Hut, itu semua buruj. Ya, asalnya semuanya adalah buruj. Tetapi untuk bulan, maka daripada bintang-bintang buruj itu, bintang-bintang buruj itu dipilih menjadi manzilah bulan. Daripada bintang-bintang buruj itu
dipilih menjadi manzilah bulan. Kalau perhatikan pada hamal, buruj amal, Aries, buruj yang apabila kita cantumkan bintang-bintang tu, tasyakul dicantumkan, ditasyakulkan, tasawur dirupakan. Tasyakul dan tasawur maknanya dibentuk dan dirupakan bintang-bintang itu sama seperti wajah hamlun, iaitu kambing gurun. In English language you call what? Aries. Maka dalam buruj hamal ini dipecahkan kepada 3 manzilah. Maknanya ada bintang-bintang dalam buruj hamal yang dipilih menjadi manzilah asyaratain, manzilah pertama. Ada bintang-bintang dalam buruj hamal ini dipilih menjadi manzilah yang kedua, iaitu al-butain. Begitu juga dalam bintang-bintang buruj hamal dipilih bintang-bintang yang menjadi manzilah as-suraya. Oleh itu nanti ada perbahasan. Ada menyatakan as-suraya sudah masuk dalam saur. Ada menyatakan as-suraya dalam hamal. Tak apa. Kalau itu akan dibahaskan kemudian. Yang jelas di sini, setiap manzilah-manzilah ini sebenarnya adalah bintang-bintang pada buruj. Setiap manzilah ini sebenarnya bintang-bintang pada buruj. Begitu juga kepada buruj Taurus, iaitu buruj yang dirupa bentukkan seperti seekor lembu, Saur. Maka di situ pada buruj Saur itu ada bintang-bintang yang dipilih menjadi manzilah yang keempat, Ad-Dabaran. Begitu juga dalam buruj Taurus ada bintang-bintang yang dipilih menjadi manzilah yang kelima, iaitu Al-Hiqa'ah. Begitu juga kepada Jauza, buruj Jauza. Dalam buruj Jauza ada bintang-bintang yang terpilih untuk menjadi manzilah yang keenam, Al-Hinna'ah. Begitu juga pada buruj Jauza ada bintang-bintangnya yang dipilih menjadi manzilah Az-Zira, manzilah yang ketujuh, Az-Zira. Begitulah selanjutnya. Maka kita dapati di sini bahawa setiap buruj ada 3 atau 2 manzilah. Setiap buruj ada 3 atau 2 manzilah. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan kita perhatikan jumlah keseluruhan manzilah ini ada 28 manzilah, melengkapi satu pusingan bulan mengelilingi bumi. 28 manzilah menempati 28 malam. Malam 29 bulan tak nampak. Maka bila bulan dah tak nampak malam 29, bulan akan beredar kepada manzilah yang baru. Ada kal urjunil qadim. 28 manzilah, yang mana 28 manzilah itu sebenarnya adalah bintang-bintang yang terpilih daripada 12 buruj. Manzilah dibahagikan kepada 2, manzilah di bahagian utara, Al-Manazilul Syamiyah, manzilah di bahagian selatan, Al-Manazilul Yamaniyah. Manzilah di bahagian utara dan manzilah di bahagian selatan sebagaimana gambaran yang ditunjukkan. Baik, minta Ustaz Fazal Jani gerakkan lagi.
Baik. Kalau tadi itu adalah tasawur birrasam. Tasawur birrasmi. Gambaran dengan bentuk tulisan dan rajah. Kali ini namanya tasyakul birrasmi. Tasyakul. Bentuk. Bentuk. Tapi bukanlah bentuk sebenar. Bentuk dalam bentuk garisan. Bentuk manzilah yang 28, bentuk dalam bentuk manzilah yang 28 itu dalam tulisan dan rajah. Maka tuan-tuan boleh perhatikan ada tulisan daripada satu. Yang satu itu adalah manzilah pertama, asyaratain. Maka kita hanya nampak ada 2 titik je. 3 titik. Ada 3, 1, 2, 3 titik. 2 titik yang jelas, 1 titik yang tak jelas. Itu adalah asyaratain, manzilah asyaratain. Yang kedua, kita akan nampak kat sini ada 4 titik yang dicantumkan. Itu namanya tasyakul. Syakul. Baris yang disambungkan. 4 titik disambungkan. Jadi inilah dia al-butain, iaitu manzilah al-butain. Kat sini pun ada al-thuraya ni ada 4. Ada menyatakan 5, ada menyatakan 6, ada menyatakan 7. Nanti akan dibahaskan kemudian. Yang jelas dengan mata cuma 4. Yang satu lagi tersembunyi yang kelima. Tapi ada khilaf juga ikut penempatan. Kalau di Malaysia kita hanya nampak 4 titik. 4 titik bintang tu dicantumkan. Kalau kita pergi dekat Arab kita nampak 5. Baik. Namanya Al-Thuraya. Begitu juga nombor 4 Ad-Dabran. Yang kelima Al-Hika'ah. Tuan-tuan perhatikan dia membentuk satu bulatan. Dia bentuk satu bulatan. Sampailah patah balik. Ada kala urjunil qadim yang ke-28. Iaitu Batnul Huds. Alhamdulillah. Sebagai muqaddimah. Dah 1 jam kita berbicara. Muqaddimah kepada kitab Manzumah Manazil Qamar. InsyaAllah untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan cuba selidiki, fahami, hayati setiap manzilah itu sendiri. Dijemput dan dipersilakan kalau ada 1-2 soalan, kalau ada. Okay, terima kasih banyak kepada Fadil, Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Nafiah, atas mukadimah yang sangat menarik. Bagaimana kita melihat bagaimana para alim ulama kita dulu menyampaikan ilmu dalam bentuk syair ataupun disebut sebagai nazam ataupun puisi lama. Maknanya kalau mendengarkan saja tadi macam mana Tuan Guru kita istilahnya apa, melagukan syair itu. Saya nak tiru tak boleh lah Ustaz. Macam mana tadi? Alhamdulillahil alim. Tak jadi. Kalau dah pandai tiru, nanti kau masuk tilawah peringkat kebangsaan, kau menang 50,000. Tak ikhlas. Dah lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kita boleh nampak bagaimana para ahli ulama kita menyampaikan ilmu dalam bentuk puisi yang mungkin kalau ialah menyebabkan di situ ada tarikan daripada kita sebagai murid yang mendengar bagaimana penyampaian ilmu itu yang diselang-selikan dengan lagu yang dibentuk dalam puisi-puisi ataupun syair. Alhamdulillah. Jadi saya tengok dulu ada tak soalan-soalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat kita ni. Dia tengok dalam ni tak ada lagi apa-apa soalan Ustaz yang dikemukakan. Okey, tapi sebenarnya saya ada soalan. Cuma tak apalah. Satu Okey Ustaz.
kalau ditengok pada gambaran yang telah pun kita kongsikan tadi ni, kalau hari ni kedudukan Buruj itu ada sedikit perubahan berbanding dengan matahari kan Ustaz? Ya, Kalau Hamal itu maknanya kalau first of Aries tu orang putih sebut lah, bulan ya. Mac tu. Jadi kalau pada manzilah ni ada tak perubahan Ustaz? Macam kita sebut kalau manzilah yang pertama itu yang berada dalam Buruj Hamal itu um, apa nama? Asyaratain. Ya. Adakah ada perubahan Ustaz di kedudukan manzilah itu? Oh, Dulu dengan sekarang. Kalau dulu biasa tahun pertama ataupun bulan pertama tu Hamal. Sekarang ni kan dah berubah kedudukan Buruj itu. Kalau nisbah kepada manzilah, adakah sama lagi ataupun tak ada apa-apa perubahan? terima kasih atas persoalan yang dikemukakan. Maka, ya, soalan tu hebat. Itu sepatutnya orang dah nak khatam baru bertanya. Soalan itu. Iaitu, kalau Ustaz Faizal Jani lihat, pada manzilah 26 dan manzilah 27, Farul Dalwi muqaddam, Farul Dalwi muakhar, Farul Dalwi muqaddam, Farul Dalwi muakhar. Jadi maknanya ada dua manzilah ini yang ada nilai muqaddam dan muakhar. Ada nanti pada bulan-bulan tertentu di mana kita nasahkan Farud Darwil Muakhar. Maknanya manzilah 27 tak ada. Dia hanya sampai Farud Darwil Muqaddam. Jadi menyatakan ulama dulu, hebatlah orang dulu. Inilah benda ni daripada zaman Nabi Allah Idris alaihi salam. Kenapa yang lain tak ada muqaddam muakhar? Kenapa wujud pada dua ni, Farul Dalwi muqaddam, Farul Dalwi muakhar? Kerana nanti ada bulan-bulan di mana tidak ada muakharnya. Kita hanya ambil muqaddam sahaja, manzilah yang ke-26. Manzilah yang ke-27 kita nasahkan. Hanya terus meloncat kepada Batnul Hud. Jadi, kenapa perkara ni berlaku, Ustaz Fazal Jani? Bulan ni, dia mengelilingi bumi, dia bukan pada bulatan geometri. Kalau kita belajar sekolah menengah yang SPM dapat P7, orang tahu dulu tahulah. Yang orang kata kalau kita belajar matematik dapat P7, cukup-cukup makan aja P7. Budak-budak pandai dapat C3, A1, A2. Jadi bulatan ada dua, bulatan elips dan bulatan yang disebut geometri. Bulatan geometri, bulatan yang mana kita sebut iaitu garis pusatnya sama. Ya, jejarinya sama. Itu bulatan geometri. Tapi bulan ni dia tak semua. Dia ada dia mengelilingi bumi mengikut bulatan ad-dairah. Tapi ad-dairah dia tu, bulatan itu bukan bulatan geometri. Dia bulatan elips. Jadi apabila dia pada bulatan yang itu yang orang kata ada perigi, apogee, perigi. Tu in English language you call that lah, difficult. Jadi dalam kalau kita belajar cara turas ni, dia istilah tu dia mudahkan aja. Maknanya sama ada dia menggunakan ad-dairah yang bagaimana. Jadi apabila dia membelok pada bulatan yang dikatakan dia membelok pada bulatan elips yang kita pun faham, dia meliuk dia tu pendek. Meliuk pendek tu jadi itu yang dia melangkah. Dia melangkah satu manzilah.
Dia melangkah satu manzilah. Itu dia. Jadi maka nak kena fahamlah. Sebab itu orang dulu dia buat dalil bulan pertama, dalil bulan kedua, ada dalil bulan ketiga, dalil bulan keempat, dalil bulan kelima, dalil bulan keenam. Dulu kalau kita belajar nak kira ijtima', kaedah yang diguna pakai oleh Pak Hirtaib ajar kita, almarhum. Lepas tu Tuan Haji Abdul Ghani pun ajar kita, nak kira ijtima' tu kita guna data dalil bulan pertama, dalil bulan kedua, dalil bulan ketiga, dalil bulan keempat, dalil bulan kelima, dalil bulan keenam. 6 cara dia pusing, 6 cara dia mengorbit, bulan mengorbit bumi. 6 cara. Kenapa sampai 6 cara? Inilah yang telah diperhatikan hebatnya orang dulu. Perhatikan. Jadi dengan 6 tu kita dapati di mana kita kata dia punya kedudukan dia tu, dia akan meliuk. Dalam bulan mengelilingi bumi ni, dia akan melalui satu bulatan, satu nilai bulat yang dekat. Tu dia melangkah satu manzilah. Itu yang kadang-kadang dia orang tanya dengan saya, Ustaz Hanafiah dalam bulan ni kira ada 27 manzilah aja. Ustaz Hanafiah salah kira ke? Tak. Memang bulan ni ada 27, dia melangkah satu manzilah. Kenapa bulan lalu tak ada pula? Bulan lalu 28 manzilah. Itulah saya kata, maknanya manzilah tak kurang 27, tak lebih 28. Inilah yang berlaku di muka bumi. Inilah yang berlaku, apa yang berlaku pada gerakan matahari juga. Matahari juga dia akan melalui milionnya tu daripada bulatan. Begitulah nak ceritakan pun, ialah belum apa-apa, belum faham lagi nak cerita macam itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz. Boleh tak satu soalan lagi Ustaz? Soalan ringkas je ni. Boleh Ustaz? Satu soalan saja lagi. Ditanya apakah faedah mempelajari manzilah di zaman moden ini? Haji Zainal Abidin kita. Baik. Apa perlunya belajar manzilah di zaman moden? Nanti kita bahas. Dalam mempelajari manzilah ada 2 perkara. Yang pertama, kita mengetahui waktu manzilah terbit. Yang kedua, kita mengetahui bulan berada di manzilah mana pada setiap malam. Itu 2 benda yang berbeza. Yang pertama, kita nak tahu waktu terbit manzilah. Waktu terbit manzilah ni berdasarkan macam tadi. Nanti kita akan belajar lagi. Waktu terbit fajar. Jadi apabila fajar tu terbit sahaja bersama dengan manzilah apa? Maka disitulah daripada zaman baginda Idris alaihissalam, manusia mula membuat penandaan dan jadual terbit manzilah berdasarkan terbit fajar. Dan manusia dapat tentukan berhubung tentang musim. Dan cuaca. Baik, satu persoalan. Seperti kawan baik saya Cina, Tai Chimpe. Dia ni peguam. Dia ada tanam dekat Silong sana. Tanam durian Musang King ni, bukan dekat Perak. Dia tanam lagi sayur. Tai Chimpe ni, sama-sama belajar. Dia selalu, kalau dijumpa saya, dia akan minta keterangan tentang tahun baru Cina. Dia dulu memang aku kirakan untuk tahun baru Cina. Jadi masyarakat Cina dia juga nak tahu tentang manzilah. Manzilah bila manzilah ni terbit. Kerana orang Arab dia tak gunakan buruj. Orang Arab jarang menggunakan buruj. Baik.
Kerana kenapa orang Arab tak nak gunakan buruj? Buruj kan lebih mudah. Bukan, buruj ni dia tempoh dia 30 hari. Maaf, buruj ni tempoh dia 30 hari. Jadi manzilah ni dia menempati 10 hari. 10 hari, 10 hari, 10 hari. Jadi 3 manzilah sama dengan 1 buruj. Oleh itu, kalau nak buat jadual musim dan cuaca, lebih praktikal menggunakan manzilah. Kerana manzilah tu nilai tempoh harinya 1 manzilah untuk 10 hari. 10 hari. Jadi dalam masa 10 hari tu kita dah boleh buat satu jadual seminggu. Jadual seminggu tentang hujan, tentang angin. Dalam seminggu ni hujannya macam mana? Dalam seminggu ni anginnya macam mana? Dalam seminggu ni macam mana? Kita boleh buat jadual mingguan untuk manzilah. Tapi kalau kita bergantung kepada buruj ni kita kena buat jadual bulanan dalam sebulan. Dalam sebulan tu jaraknya tu lama sangat 30 hari. Jadi kita tak dapat nak bagi satu nilai yang tepat lah. Pun begitu, sekarang ini buruj lebih popular. Kerana buruj kita pun faham. Contohnya 21, 23 Jun bermula musim panas. Ya, 21, 23 September bermula musim luruh. 21, 23 Disember bermula musim sejuk. Itu menggunakan buruj. Jadi buruj itu jaraknya tu. Jaraknya 30 hari. Tapi kalau manzilah, jaraknya 10 hari. Ya. Maka kalau kita gunakan jadual manzilah, kita dapat buat jadual musim mingguan. Kalau kita buat jadual berdasarkan buruj, kita buat jadual musim bulanan. Ini cerita manzilah berdasarkan waktu terbit manzilah. Dia berbeza dengan bulan berada di manzilah mana malam. Itu cerita lain. Itu cerita nak tahu nanti perangai bulan tu macam mana. Kalau dah faham manzilah, kita akan tahu, okey, bulan ni hilal akan kelihatan sama ada kerana bulan berada pada manzilah ini, bulan akan berada di atas, betul-betul bulan tu berada dekat atas matahari. Dan bentuk anak bulan tu begitu. Tak, manzilah ini bulan akan berada di sebelah kanan matahari. Tak, untuk manzilah ni bulan berada pada sebelah kiri matahari. Itu lain pula, itu cerita lain. Jadi sebenarnya manzilah ni banyak guna. Maka orang pun tanya, pasal kau nak belajar manzilah lagi lah. Memang belajar manzilah tak boleh claim mileage, tak boleh claim overtime dan bukan SKT. Tapi bagi saya penting. Tai Chimpe, Wong Kim Boon, seperti kat Silong tu kan. Dia selalu rujuk. Baru-baru ni kawan saya, Ishak Kasim, dia tu UEM, dia kena pasang pipe. Dia kena pasang pipe dekat oil and gas Terengganu. 3-4 kali WhatsApp. Ustaz Nafiah minta jadual. Aku cakap, kan dah ada ramalan kaji cuaca yang dia punya pengarah dia Jusa aku cakap. Kenapa minta dengan aku? S32 imam aja. Tak, dia kata kami nak jadual mingguan. Oh, kau nak jadual mingguan. Atau kalau cakap itu ramalan mingguan. Ayolah, tak apalah ramalan mingguan. Dia cakap kenapa tak meteorologi? Dia kata, tak nak cerita lah. Yang penting dia kata saya nak minta Ustaz Nafiah kerana Ustaz Nafiah dapat bagi jadual bulanan, jadual mingguan, jadual harian. Alah, itu saya kata itu sebenarnya ramalan je. Tapi bagi dia orang tu, dia nak buat projek-projek macam itu, dia nak claim mileage, setiap projek, bila projek dia buat tu kan, dia berdasarkan itu, dia perlukan maknanya jadual-jadual musim dan cuaca harian, mingguan, bulanan. Yelah, bagi mereka, bagi tuan-tuan tak payah belajar. Kerana tuan-tuan punya jadual kenaikan gaji. Tapi Ustaz Faizal Jani nak belajar juga, silakan lah. Jadual kenaikan gaji, belajar buruj saja.
Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Fadil, Tuan Guru kita, Fadil Syed Nafiah. InsyaAllah tuan-tuan, tamat untuk kita punya sesi mukadimah dan yang pertama dalam siri kuliah kita, kuliah falak kita dalam membincangkan kitab Manzumatul Manazilul Qamar. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan nanti insyaAllah saya akan bacakan dalam siri kuliah yang akan datang. Dan untuk saya ulang sekali lagi, program kita ni akan berlangsung pada setiap hari Selasa insyaAllah. Setiap hari Selasa jam 9.30 hingga pukul 10.30, tapi Alhamdulillah tengok bagaimana pengorbanan ataupun yang telah dibuat oleh Tuan Guru kita tuan-tuan, dah 10.50 pun tak habis lagi kuliah, baru nak habis ni. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan, ala kuliah saya mohon supaya tuan-tuan dapat share dan juga like dan kongsikan juga dengan sahabat-sahabat lain program kuliah kita, kerana ni sangat orang kata apa, unik lah tuan-tuan, kerana kita membicarakan tentang perbahasan ilmu falak berdasarkan kepada nazam yang telah pun dikongsikan tadi insyaAllah. Baik tuan-tuan, terima kasih banyak atas perhatian dan juga penyertaan pada pagi ini, dan jazakallah khairan katsira kepada Tuan Guru kita Fadil Ustaz Nafiah. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada hari Selasa hadapan jam 9.30 pagi. InsyaAllah kita akan bermulakan. Dan seperti mana saya ulangkan tadi, bahawa slide dan juga kitab tuan-tuan boleh download daripada link yang telah pun kita kongsikan. Dan nazam syair ini sebenarnya tuan-tuan yang dia kongsikan tadi pun ada dalam kitab tu. Tak silap saya dalam halaman yang ke-45 tak silap. Halaman yang ke-45 dah ada dah. Tapi Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Nafiah tolong lagi permudahkan kita type balik dalam bentuk yang lebih jelas dan kemudian diterjemahkan insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya harap dan saya kira supaya kita dapat beri komitmen, dan juga kalau boleh jangan terlepaslah untuk kita mengikuti program ini secara live, ataupun kalau terlepas nanti kita boleh lihat balik dalam FB Jabatan Mufti Negeri Perak. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini secara live, dan insya-Allah akan melihat program ini secara rakaman. Saya akhiri dengan kalimah yang mulia. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Amin amin. Allahumma taqabbal. Amin.